Bahagian kelima. Firdaus duduk berteleku di hujung katil. Matanya tersorok pandang pada Ayu yang sedang menyusun pakaian yang siap berlipat di dalam almari. Berat untuknya memberitahu perkara itu pada isterinya. Pasti isterinya itu akan lebih berprasangka buruk pada Elisha. Sudahlah Elisha melayannya dengan kasar. Pasti Ayu akan bertepuk tangan dan bersorak gembira apabila mendapat tahu perkara yang sebenar. Ayu, duduk sini kejap. Ada sesuatu yang abang nak cakap. Lemah nada suaranya saat ini. Ayu yang leka menyusun baju-baju di dalam almari segera menoleh pada suaminya. Lalu dia bangun dan duduk di sebelah suaminya seperti yang dipinta. Kenapa abang lain macam je ni? Ada apa-apa yang tak kena ke? Sejak abang balik dari balai polis petang tadi, Ayu tengok abang lain macam je. Kenapa? Ayu mula berasa risau dengan keadaan suaminya yang berkeadaan begitu. Seakan dirinya tenggelam bersama dengan perahu yang membawa masalahnya. Esok, abang kena bawa Elisha buat ujian DNA. Kubur Elena akan digali semula esok pagi. Firdaus terpaksa berterus terang pada Ayu. Dia terpaksa. Biarlah apa tanggapan yang Ayu berikan padanya. Dia pasrah. Ayu terdiam saat mendengar penjelasan Firdaus itu. Lalu bahu suaminya dirangkul sambil memandang suaminya dengan rasa simpati. Abang janganlah risau. InsyaAllah rasanya tak ada apa-apa lah tu. Ayu cuba menenangkan suaminya yang digamit kerisauan. Sayang ni macam faham kan? Macam tak faham kan? Kubur arwah Elena akan digali dan Elisha akan diambil sampel darahnya untuk tujuan DNA. Keras tuduhan tu. Keras. Saya rasa Elisha bertukar identiti dengan Elena. Elena ke yang bunuh Elisha? Firdaus masih ralat dengan apa yang sedang berlaku padanya sekeluarga. Ayu terpempang mendengar soalan dari jawapan yang diberikan Firdaus. Seolah-olah dia sengaja dituduh tidak mengambil berat akan masalah Firdaus dan anaknya Elisha. Dia benar-benar terasa dengan kata-kata yang dikeluarkan dari mulut suaminya itu. Seakan cuba menjarakkan hubungan dengan Elisha. Sedangkan dia menganggap Elisha dan arwah Elena seperti anaknya sendiri. Ayu tak fikir Elisha sanggup buat macam tu. Mungkin ada lebih baik gitu. Mungkin akan ada jawapan di sebalik musibah yang berlaku. Mana tahu? Ayu cuba memberi jawapan positif. Sebolehnya Ayu cuba menutup rasa tersinggungnya saat itu. Di saat suaminya sedang ditimpa masalah, sekurang-kurangnya ada bahu untuk Firdaus bersandar ketika ditimpa musibah. Esok abang bawa Elisha pergi kubur dulu. Lepas tu baru pergi hospital. Ayu tunggu di rumah je lah. Ayu mengangguk faham. Ada sedikit keluhan kecil di bibirnya. Namun dalam pada itu, Ayu masih berkira-kira untuk bertanya sesuatu pada suaminya. Dia risau jika pertanyaan itu akan mengundang kemarahan pada suaminya. Abang, kalau Ayu tanya jangan marah je. Lagipun ada sesuatu Ayu nak tanyakan ni. Kalau kena dengan soalannya abang tak marah lah. Apa dia? Sebenarnya macam ni. Perigi dekat belakang rumah tu memang dah lama ada dekat situ ke? Masih ada air lagi ke dalam perigi tu? Soal Ayu pada Firdaus mengenai perigi di belakang rumah. Perigi? Perigi tu memang dah lama ada kat situ. Itu perigi buta. Dah kering kontang, tak ada air. Kenapa tanya? Nada suara Firdaus seakan terkejut apabila Ayu bertanya mengenai perigi di belakang rumahnya. Tak ada apa, cuma macam meremang sikit bila selalu lalu dekat situ. Yalah, ampian baju kan dekat belakang. Hari-hari Ayu rasa meremang semacam je bila dekat belakang tu. Abang pun seminggu sekali waktu pagi mesti pergi belakang tu. Tak merasa meremang ke? Jelas Ayu lagi dengan wajah yang penuh tanda tanya. Selama ni Ayu tak pernah tanya pun pasal perigi tu. Tapi malam ni kenapa tanya pasal perigi tu pula? Nada suara Firdaus sedikit tegang apabila dia terus diasak dengan soalan yang cukup tidak digemarinya. Petang tadi, masa Dennis menghantar Elisha balik, Ayu terdengar dia menjerit dekat belakang rumah kita. Dia sebut Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Macam nampak hantu, pucat sangat muka dia. Betul-betul dekat dengan perigi tu. Dia pelik bila Ayu cakap perigi tu dah lama bertutup. Cerita Ayu lagi dengan panjang lebar. Lagi-lagi Dennis, tak ada nama lain ke? Sibuk je budak Dennis tu. Kenapa tak halau je budak tu?
Lain kali kalau dia datang, halaukan aja. Desis Firdaus dengan keadaan marah. Terlihat ada ketegangan di wajahnya. Ayu terkejut apabila Firdaus bersikap begitu. Dia benar-benar terkejut. Setahu Ayu, di awal perkahwinan mereka, Firdaus tidak pernah berkelakuan begitu. Setiap tutur kata yang keluar dari mulut suaminya itu adalah perkara yang baik-baik. Setiap ayat yang dilontarkan Firdaus seakan baik-baik indah yang didengar. Itulah halwa tinga Ayu di awal perkahwinan dulu. Tetapi lama-kelamaan semuanya seakan berubah. Setiap jawapan yang diberikan semua dijawab dengan kasar. Dahulu setiap pandangan mata Firdaus padanya penuh dengan pandangan cinta. Sekarang pandangan matanya Firdaus ibarat sebilah pisau menjunam ke anak matanya. Sungguh pun begitu, Ayu tetap berfikiran positif, tetap memikirkan yang baik-baik sahaja tentang suaminya. Mungkin tekanan di tempat kerja yang membuatkan Firdaus berkeadaan begitu. Namun Ayu tetap bersyukur. Sejak Firdaus mengetahui dirinya hamil, layanan Firdaus padanya kini berubah. Ayu ditatang bagaikan belian di atas tangan. Sesuatu yang berharga perlu dijaga agar tidak hilang dari genggaman. Kenapa abang marah sangat dengan Danish? Dia ada buat salah ke dengan abang? Lagipun Ayu tengok Danish dan Elisha macam bercinta je. Kalau boleh hubungan cinta jangan dihalang-halang. Nanti akan merenggangkan hubungan abang dengan Elisha. Susah nanti. Sedikit nasihat dari Ayu untuk suaminya. Firdaus mengeluh panjang. Lalu Firdaus bingkas bangun, lantas mencapai tuala dan terus menuju ke bilik air. Ayu terdiam saat melihat reaksi suami yang bangun tanpa mempedulikannya. Tak fahamlah dengan perangai abang ni. Ayu bermonolog sendiri. Kemudian dia menyambung semula mengemas pakaian yang sudah berlipat masuk ke dalam almari. Tiba-tiba pintu bilik Ayu dibuka seseorang. Ayu segera menoleh ke belakang, melihat siapa yang sedang membuka pintu biliknya. Namun, daun pintu sudah terbuka, tetapi tiada siapa yang masuk ke dalam biliknya. Ayu menanti kalau Elisha hanya mempermainkannya. Tetapi, tiada kelibat Elisha langsung. Dalam keadaan curiga, Ayu segera bangun. Baki pakaian yang masih lagi belum tersusun dibiarkan begitu saja. Fikirnya mungkin dia akan menyambungkannya semula nanti. Dia cuba melangkah setapak demi setapak ke hadapan agar lebih berhati-hati. Saat ini fikirannya mula bertanya-tanya, siapa pula yang buka pintu ni? Mustahil angin. Sedangkan tak ada tingkap pun di bahagian koridor antara bilik ke bilik.
Tingkap di biliknya juga sudah tertutup rapat. Tetapi bukan ke pintu bilik tu aku dah kunci dari dalam? Aku ingat lagi, bisik Ayu sendiri. Sebaik sahaja keluar dari bilik dalam beberapa langkah, Ayu cuba mengintai di setiap ruang koridor hingga ke bilik ujung. Tiada kelibat siapa pun kelihatan. Namun, ketika dirinya mengambil keputusan untuk masuk ke dalam biliknya semula, tiba-tiba Ayu melihat dari bawah pintu bilik Alicia yang bertutup rapat. Memandangkan biliknya dan bilik Alicia berhadapan, sudah tentu dia dapat melihat dengan jelas dari celahan bawah pintu bilik Alicia. Seperti lampu dari bilik Alicia berkelip-kelip. Seolah-olah ada orang yang sedang bermain-main dengan suis lampu bilik itu. Ayu berjalan dan merapati pintu bilik Alicia. Justru dalam keadaan menggeletar, Ayu cuba mengetuk bilik pintu Alicia. Alicia, buka pintu. Pintu bilik diketuk lagi. Tiba-tiba daun pintu bilik Alicia terbuka. Kelihatan gelap suasana di dalam bilik anak tirinya itu. Langsung tidak kelihatan lampu di dalam bilik Alicia berkelip-kelip seperti tadi. Tiba-tiba muncul Alicia di balik pintu itu sambil memandang Ayu. "Ada apa, makcik?" tanya Alicia. "Tadi makcik ternampak dalam bilik kamu lampu berkelip-kelip. Rosak ke lampu bilik tu?" Ayu bertanya sambil matanya memandang ke dalam bilik Alicia. "Tak ada. Lampu elok je." Dalam keadaan acuh tidak acuh, Alicia menjawab pertanyaan ibu tirinya itu. Ayu merasa pelik. Kenapa Ayu tidak mahu buka lampu biliknya seperti selalu? Habis tu, kenapa duduk dalam gelap? Ayu bertanya dalam keadaan yang tidak berpuas hati. Kali ini Alicia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya tersenyum memandang Ayu, lalu terus menutup pintu bilik secara tiba-tiba. Ayu terkejut melihat pelakon Alicia yang aneh itu. Belum sempat lagi untuknya bertanya lagi tentang perkara lain, pintu sudah pun ditutup Alicia tanpa Ayu sempat menahannya. Ayu menggelengkan kepala, menandakan dia tidak menyangka Alicia memperlakukannya seperti itu. Lalu Ayu membiarkan saja Alicia dalam bilik tidurnya, melayan dunia ciptaannya sendiri. Kemudian Ayu melangkah semula ke belakang menuju ke bilik tidurnya. Namun, belum pun sempat kakinya melangkah ke dalam bilik tidurnya, tiba-tiba Ayu terperanjat. Namanya disahut seseorang dari tingkat bawah rumahnya. Berdebar-debar Ayu saat ini apabila namanya dipanggil.
Sungguh pun begitu, Ayu tidak segera turun dan melihat siapa yang sedang memanggilnya dari tingkat bawah. Sedangkan hanya mereka bertiga sahaja berada di dalam rumah. Kemudian telinganya menangkap bunyi seseorang sedang menaiki anak tangga. Lama kelamaan semakin hampir bunyi tapak kaki itu mendekatinya. Makcik! Makcik tak dengar ke Elisha panggil dari bawah? Yang makcik tercegat dekat situ kenapa? Bentak Elisha keras. Ayu tergamam. Rupa-rupanya yang memanggil namanya dan kedengaran tapak kaki menaiki anak tangga menuju ke tingkat atas itu adalah Elisha. Tanpa menjawab pertanyaan Elisha itu, Ayu terus memandang pintu bilik Elisha yang masih bertutup. Jadi, dengan siapa Ayu berbual sebentar tadi ketika menjenguk ke bilik Elisha? Fikiran Ayu mula berserabut. Makcik, Elisha nak tanya, ada nampak tak buku warna coklat? Tanya Elisha. Buku warna coklat? Buku tulis ke? Ayu bertanya. Bukan buku tulis, diari. Ada nampak tak? Tanya Elisha lagi. Tak, makcik tak nampak. Bukankah Elisha tak bagi makcik masuk dalam bilik tidur Elisha? Jadi makcik tak tahulah apa-apa yang hilang dalam bilik tidur Elisha itu. Jawab Ayu bersahaja. Elisha menjelingkan matanya saat memandang Ayu. Dia merasakan ibu tirinya sedang menyindir dirinya. Sengaja mencari peluang untuk menyindirnya. Elisha, esok ayah Elisha nak bawa Elisha ke satu tempat. Nanti kalau solat subuh jangan sambung tidur balik. Terus bersiap ya, pinta Ayu pada Elisha. Pergi mana? Makcik tak tahu. Nanti boleh tanya dengan ayah Elisha sendiri. Okey? Makcik masuk bilik dulu. Kepala makcik pun dah mula nak pitam. Elisha hanya memandang ibu tirinya dengan ekor mata sahaja. Lalu menjelin tajam pada Ayu yang sudah hilang dari pandangannya. Mengada-ngada, nak manja-manja dengan ayah aku lah tu. Orang lain pun pregnant juga. Gerutu Elisha sendirian. Lalu dengan langkah kasar, Elisha turun semula ke tingkat bawah. Di tempat yang lain, Dennis termenung jauh apabila mengingati gangguan yang diterimanya ketika di rumah Elisha petang tadi. Saat ini, ketika dia sedang duduk di kerusi di dalam bilik tidurnya dan sedang mencari punca kenapa dia diganggu oleh jemaah perempuan itu ketika diperigi. Kenapa hanya dia sahaja yang nampak perigi itu terbuka? Sedangkan ibu tiri Elisha menjelaskan bahawa perigi itu sudah lama bertutup. Mungkin atas faktor-faktor keselamatan atau berkemungkinan ada sebab yang lain. Bukan sahaja peristiwa petang itu, tetapi juga ketika di dalam kereta pada pagi itu, sehinggakan sampai di lot parking di pusat membeli belah itu. Dennis merasakan gadis yang dibawanya itu bukan Elisha. Walaupun sememangnya itu ada Elisha, tapi ada benda lain yang sedang menumpang di tubuh Elisha. Ya, ada sesuatu aura negatif yang sedang berada pada tubuh Elisha saat itu. Atau mungkin masih lagi dan juga sedang berada di dalam tubuh Elisha. Dennis dapat merasakan tenaga negatif itu sejurus saja Elisha masuk ke dalam keretanya pagi tadi. Kerana itu, Dennis hanya mampu terdiam dan memfokuskan pada pemanduannya saja. Bukan itu saja,
Wajah Elisha ketika di dalam keretanya itu seakan berubah menjadi wajah perempuan lain. Bukan wajah Elisha yang sepatutnya dilihat. Kulit Elisha yang kelihatan putih itu kini bertukar pucat dan cengkung. Itulah pandangan matanya di saat melihat Elisha ketika itu. Hanya Allah saja yang tahu perasaan takutnya ketika berhadapan situasi itu. Saat itu dia terpaksa berdua-duaan bersama makhluk yang menumpang tubuh Elisha di dalam kereta. Apabila mengimbas semula kejadian-kejadian pada siang tadi, barulah otaknya dapat berhubung dan dapat berfikir dengan waras. Wajah perempuan lain yang dilihat pada wajah Elisha itu ketika di dalam kereta, rupa-rupanya itu adalah wajah jemaah perempuan di dalam perigi itu. Ketika dia menyebut tangan pada Elisha itu, sebenarnya ketika itu matanya tiba-tiba terlihat ada tangan asing terletak di atas peha kiri Elisha. Ketika itu langsung tidak terlintas bahawa itu bukan tangan Elisha. Tetapi mustahil tangan Elisha pucat sebegitu. Tetapi apabila matanya memandang buat kali kedua, ketika itulah baru dia menyedari itu bukan tangan Elisha. Disebabkan jeritan itulah yang membuatkan Elisha terperanjat dan marah padanya apabila Dennis mengatakan itu hanya satu gurauan. Sedangkan Dennis terpaksa mengatakan itu satu gurauan kerana tidak mahu makhluk itu menyedari akan mata ketiganya. Tetapi jangkaan Dennis meleset. Jemaah wanita itu seakan sudah mengetahui akan kewujudan mata ketiganya itu. Tiba sahaja di pekarangan rumah Elisha, dirinya bagai ditarik-tarik untuk menuju ke arah perigi itu. Berkemungkinan untuk menakut-nakutkannya atau cuba menjauhkannya dengan Elisha. Jadi betullah apa yang aku sangka. Ada sesuatu pada tubuh Elisha. Jiwa Malik itu seakan sudah sebati dengan jiwa Elisha, bisiknya. Pada siapa aku mesti beritahu? Sebenarnya aku tidak mahu melibatkan parents dalam hal ini. Monolognya. Makcik Ayu, tiba-tiba dia teringat pada ibu tiri Elisha. Keesokannya, proses pengeluaran jenazah Elina mengambil masa 1.5 jam bagi mengambil sampel untuk tujuan DNA. Bermula dari pukul 9.30 dan berakhir pada pukul 11 pagi. Turut berada di kawasan perkuburan itu termasuk polis, pakar forensik, pihak mahkamah berserta Firdaus dan juga Elisha selaku waris. Selesai saja segala proses di dalam perkuburan itu, Firdaus membawa Elisha ke hospital untuk tujuan mengambil sampel darah atas tujuan DNA juga. Elisha yang berada di dalam kereta seakan tidak keruan agaknya, seakan cacing kepanasan. Ayah, kenapa pihak polis nak ambil darah Elisha? Mereka syak Elisha yang bunuh Elina ke? Ayah pun syak Elisha juga ke? Elisha mula bertanya pada ayahnya sambil matanya memandang tepat ke wajah ayahnya. Firdaus hanya mendiam, bukan tidak mendengar, tapi tumpuannya hanya pada pemanduannya saat ini. Dia seorang yang fokus saat memandu. Sememangnya begitulah sifatnya. Kereta yang dipandu Firdaus meluncur laju di lebuh raya yang sesak itu. Terlihat suhu panas mula membahang dari luar tingkap. Namun bahang lagi hatinya di saat menghadapi musibah itu. Tambahan pula hatinya dilanda kesedihan dan kerinduan yang tidak bertepi tak kala melihat jenazah Elina dari jauh di tanah perkuburan sebenarnya tadi. Tidak sanggup untuknya melihat anak kesayangannya dalam keadaan begitu di hadapan matanya. Kenapa ayah diam? Ayah syak Elina ke? Soal Elisha lagi. Sememangnya Firdaus mendengar keluhan dari Elisha, tapi kini dia merasakan lebih baik dia berdiam diri daripada memberi sebarang kata. Cukuplah hanya sekadar sebaris senyuman buat Elisha. Dia sendiri tidak tahu apa yang hendak diucapkan saat ini. Keadaannya masih juga seperti Elisha, susah hati memikirkan kemungkinan yang bakal berlaku. Hatinya bertambah galau kali ini. Ayah rasa Elisha ni bukan Elisha yang ayah sangka ke? Tidakkah ayah terfikir Elisha ni Elina? Ada senyum di bibir saat mengajukan soalan pada ayahnya. Elisha, sekarang ni waktu serius. Jangan main-main boleh? Tolong jangan bergurau dengan benda-benda macam ni. Ayah tak suka. Tengking Firdaus tanpa sengaja pada Elisha. Hatinya yang galau ini kini semakin bertambah tidak keruan.
Dia rimas apabila soalan sebegitu diajukan padanya, tambahan dengan masalah yang datang bertimpa-timpa. Firdaus mengeluh berat. Sebaik mendengar ayahnya mula meninggikan suara, Elisha terdiam. Bukan kerana takut dengan tengkingan ayahnya, tapi dia malas hendak bertegang urat. Tambahan pula, ayahnya adalah satu-satu waris yang dia ada. Elisha tersenyum kelat, lalu membuang pandangan keluar tingkap, merenung keluar dengan pandangan yang kosong. Tiba-tiba, tanpa diduga, Elisha bertanya sesuatu pada ayahnya. Ayah, siapa yang selalu menyanyi setiap malam di dalam perigi itu? Kadang-kadang dia datang jenguk Elisha, jenguk ayah. Firdaus tergamam dan terkejut saat mendengar pertanyaan itu dari Elisha. Disebabkan terlalu terkejut, Firdaus telah menekan brek kereta secara mengejut. Mujurlah kedua-dua beranak itu tidak cedera disebabkan mereka memakai tali pinggang keselamatan. Kalau tidak kerana tali pinggang keselamatan itu, sudah tentu risiko cedera dengan lebih teruk adalah tinggi. Malah nasib mereka sungguh baik kerana tidak ada kenderaan pun yang hampir di belakang kereta mereka. Perigi lagi, bisik Firdaus. Sudahlah, malam tadi isterinya bertanya hal perigi ini. Kini Elisha pula bertanya hal serupa. Perigi lagi. Elisha, nasib baik kita tak mati. Nasib baik ada tali pinggang keselamatan ni. Dan nasib baik tak ada kereta yang sondor dari belakang. Elisha, tolonglah jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan nak menakutkan ayah, boleh tak? Lagipun mana ada apa-apa dalam perigi tu. Perasaan Elisha sahaja. Tengking Firdaus lagi, sambil matanya melilau memandang ke belakang, takut ada kenderaan lain yang muncul secara tiba-tiba. Elisha memandang ayahnya dengan pandangan yang tajam, seperti sedang memandang seorang musuh. Lalu tersenyum sinis pada ayahnya. Bersambung.